Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita dapat sekali lagi dihidupkan semula daripada kematian, dan Allah Azza wa Jal mengizinkan kita untuk memulakan hidup pada hari ini dengan tunduk dan sujud kepada Allah, dan kita berdoa pada waktu yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini agar Allah memelihara diri kita, keluarga kita, dan juga mereka-mereka yang kita kasih daripada sebarang bentuk perkara yang tidak diingini. Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya bangun awal, kemudian menunaikan salat, duduk seketika, seperti mana di dalam hadis, duduk seketika selepas daripada menunaikan salat subuh berdoa. Dan di antara doa yang sangat baik adalah doa di awal pagi, seperti mana yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang selalu kita baca dan kita dengar, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah segala urusan dan perbuatan yang dilakukan oleh umatku pada awal pagi. Alhamdulillah, kita juga akan mengisi pagi ini dengan sedikit renungan tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran daripada suratul Baqarah. Dan pada hari ini kita akan tengok ayat yang juga masyhur, ayat yang selalu dibaca. Mungkin sebahagian kita tak perasan bahawa ayat ini sebenarnya salah satu daripada ayat-ayat dalam suratul Baqarah, iaitu ayat yang kita namakan atau kita panggil dengan ayat kursi. Ayat kursi ini salah satu daripada ayat-ayat dalam suratul Baqarah. Jadi pagi ini kita nak tengok tadabbur ataupun huraian daripada ayat kursi yang merupakan ayat yang ke-255 daripada suratul Baqarah. Jadi sebelum daripada itu, elok kiranya kita membaca satu dua kelebihan ataupun fadilah, keutamaan, keistimewaan ayat kursi yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin mukminin, ayat-ayat Al-Quran secara umumnya, kesemua ayat-ayat Al-Quran mempunyai kelebihan. Secara umumnya, semua ayat-ayat dalam Al-Quran ada kelebihan. Kerana Al-Quran itu sendiri barakah, diberkati. Maksudnya, kalau kita tak tahu sekalipun keistimewaan khas ayat ni untuk apa, ataupun apa lebih ayat ni, secara khas kita tak tahu. Secara umumnya memang ayat Quran ni sangat istimewa, sebab ayat itu sendiri sudah diberkati. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca mana-mana ayat, mana-mana surah, kemudian berdoa dengan ayat tersebut, bertawassul dengan ayat tersebut. Kan? Mungkin kita dalam kesusahan ataupun ada hajat, kita tak tahu nak tuju ayat mana.
tak tahu nak baca ayat mana satu, bacalah mana-mana ayat. Umpamanya kita sebut Al-Quran menyatakan bahawa keseluruhan ayat-ayat suci dalam Al-Quran itu syifaun wa rahmatun. Dia sebagai penawar, syifa, dan dia sebagai rahmat. Semua ayat bermula daripada ayat yang pertama suratul Fatihah sehingga ayat yang terakhir surah An-Nas. Semua itu syifa. Ayat-ayat syifa belakang. Pasal Quran itu syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Syifa, rahmat. Boleh baca lah. Dia kata saya ni ada 2-3 hari ni tak berapa sihat. Nak baca ayat apa? Baca mana-mana ayat. Ayat apa-apa pun tak apa. Kemudian tawassul dengan ayat tersebut. Ya Allah, aku membaca kalamu, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kan? Dengan keberkatan Al-Quran ini aku memohon supaya diberikan kesembuhan. Boleh. Apa-apa ayat. Jadi secara umumnya setiap patah huruf ayat dalam Al-Quran mempunyai keberkatan, mempunyai penawar dan rahmat. Semua ayat. Kemudian peringkat yang kedua, ada hadis-hadis khas yang menyebut ayat-ayat tertentu dengan kelebihan-kelebihan tertentu. Yang ni memang ada. Salah satunya ayat kursi. Ayat kursi salah satu daripada ayat-ayat yang ada hadis khas yang tuju semata-mata sebut kelebihan ayat dia berbanding dengan ayat-ayat yang lain. Okey? Maknanya kalau kita tak tahu ataupun tak ada hadis khas, kita pegang kepada keumuman ayat Quran ni memang hebat, memang baik dan memang ada keberkatan. Kemudian kita juga tak nafikan memang ada ayat-ayat tertentu, surah-surah tertentu yang disebut oleh Nabi secara khusus bahawa dia ada fadilat, ada keistimewaan. Yang ni lagi clear lah, tak ada masalah. Boleh digunakan pada tempat yang dia sebut. Sekejap lagi kita bagi contoh ayat kursi. Okey? Masalahnya, nombor 1 clear, nombor 2 jelas, nombor 3 ni masalah. Masalahnya apabila kita mendakwa ataupun mengatakan sesuatu tentang surah-surah tertentu, ayat-ayat tertentu dengan kelebihan tertentu tanpa ada dalil dan sandaran. Ini masalah. Surah ini kelebihannya sekian-sekian. Surah ini keistimewaan dia macam ni. Surah ini apa lebih dia? Apa hebatnya? Yang mana dakwaan ini, kata-kata ini kosong, tak ada sandaran, tak ada dalil, tak ada nas, tak ada hujah. Maka benda yang macam ni tidak diterima dalam Islam. Dan yang ni banyak tersebar. Dan tuan-tuan jangan lupa, saya ingat tuan-tuan pun tahu, pasal benda ni basic sangat. Salah satu punca tersebarnya atau munculnya hadis palsu ni disebabkan oleh adanya satu orang ni yang terkenal mencipta hadis-hadis palsu tentang kelebihan membaca surah-surah dalam Quran. Bila orang tangkap dia, akhirnya dia dihukum bunuh. Orang tangkap dia. Tangkap mamat ni. Orang tanya kat dia, dia ni apa kerja dia? Dia duduk seorang-seorang
Dia ambil surah ni, dia reka hadis. Barang siapa membaca hadis ni, maka inilah kelebihannya, inilah keistimewaannya. Nabi kata dapat ni, Nabi kata sekian-sekian. Dia kerja dia buat lagu tu. Orang tangkap dia. Pemerintah ketika itu tangkap dia. Pasal mereka hadis palsu ni satu jenayah yang besar. Orang tanya pasal apa hang buat? Tersebar banyak fadilat-fadilat dia. Dia kata dia bertujuan, dia ni niat dia, intention dia, tujuan dia nak menarik dan menggalakkan orang ramai membaca Al-Quran. Dia duk tengok orang kuat apa ni macam tak berapa nak minat, tak berapa nak suka baca Quran. So dia create, dia reka hadis-hadis palsu tentang kelebihan nak baca ayat Quran ni, dia sebarkan. So bila orang tengok ada kelebihan, ada keistimewaan, jadi ada apa fadilat ayat ni apa, jadi orang jadi semangat. Dia kata dia buat tu kerana yang tu lah punya bagus, sangat mulia, sangat murni, sangat baik niat dia nak tarik, nak suruh orang baca. Sebab masa tu dia katalah, aku duk perhati, kata dia kata dia duk perhati orang tak suka baca Quran, orang duk suka baca Siyar Ibn Ishaq, buku sejarah Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, tuan-tuan mesti biasa dengar nama dia. Ibn Ishaq, tokoh dalam Islam berkaitan dengan sejarah. Boleh dikatakan sejarah Islam ni ditulis oleh Ibn Ishaq. Ibn Ishaq ni adalah orang tak berapa setuju dengan dia, seperti Imam Malik. Imam Malik bila orang tanya tentang Ibn Ishaq, dia kata huwa dajjal, dia ni DJ. Bila orang cek-cek ada sedikit krisis lah antara Imam Malik dengan Ibn Ishaq ni. Ada orang tuduh dia Syiah, ada orang tuduh dia tasyayyuh, cenderung kepada Syiah. Tapi tuduhan-tuduhan ni perlu dilihatlah balik. Tapi Ibn Ishaq dia tulis sejarah Islam. Jadi orang dia kata, kawan ni kata orang duk tulis, orang duk baca Ibn Ishaq punya buku ni, sejarah ni, orang tak mau minat Quran. So aku nak bagi orang minat Quran, aku reka hadis-hadis palsu fadilat tentang kelebihan surah. Orang ini namanya apa? Tuan-tuan mesti kenal, penjenayah dalam, dan dia akhirnya dihukum bunuh. Sekarang ni kalau ada pemerintah seperti zaman zaman Kawani ni, saya ingat banyak yang dihukum bunuh. Pasal senang-senang saja pergi duk tempek, senang-senang saja pergi duk dakwa ayat ni untuk ni, ayat ni untuk ni, kan? Nuh al-Jami'. Nuh al-Jami'. Nuh yang menghimpunkan. Jami' ni makna jamak, himpun. Pasal apa orang gelak dia Nuh yang menghimpunkan? Sebab inilah dia duk himpun hadis-hadis palsu tentang surah ni. Orang kata dekat Nuh ni dia memang orang yang menghimpunkan. Apa yang dia himpun? Dia himpun semua benda bohong, tak ada benda betul yang dia himpun. Nuh menghimpunkan segala benda kecuali kebenaran. Nuh ni dia himpun semua perkara kecuali hak betul. Maknanya semua yang dia himpun tu Abu Ismah Nuh bin Maryam. Tuan-tuan kena ingat nama dia, Abu Ismah Nuh bin Maryam al-Jami'. Dia antara perawi yang meriwayatkan hadis-hadis palsu tentang kelebihan surah. Dan banyaklah anak cucu Nuh yang duk berkelewak lah ni, yang dakwa surah ni untuk sakit ni, surah ni untuk sakit nu, surah ni untuk pelarih nu, surah ni untuk pengasih ni, surah ni untuk pandai nu, surah ni untuk mudah bersalin, surah ni untuk muka cantik, surah ni untuk perapat rumah tangga. Ini geng-geng Nuh belakang ni. Dan kita jangan ingat, sebab itu tuan-tuan, bukan semua orang yang reka hadis palsu ni niat dia jahat. Ada juga yang berniat baik. Tetapi seperti mana yang kita semua teringat dan kita semua faham dan kita semua tahu kata-kata Abdullah ibn Mas'ud. Dia kata apa? Berkaitan dengan orang yang niat baik ni. Abdullah ibn Mas'ud, sahabat besar.
Nabi pun suruh Abdullah bin Mas'ud baca Quran. Iqra' alayya. Baca Quran aku nak dengar. Hebat Abdullah bin Mas'ud ni. Dia kata apa? Berapa ramai orang. Dia ulah satu isu lah. Satu isu yang mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Dia pergi ke masjid kan. Abdullah bin Mas'ud ni pergi ke masjid. Yang mana di masjid tu ada orang duk buat halaqah. Lepas tu mereka duk berzikir ramai-ramai ni. Duk berzikir ramai-ramai. Tuan-tuan, saya nak sebut sikit berkaitan dengan dia macam ni. Kita kena beza dua perkara. Ada orang tanyalah tentang apa? Berselawat beramai-ramai ni. Saya nak bagi tuan-tuan bagi faham. Bagi orang kita kadang-kadang dia silap. Tuan-tuan bagi clear. Pagi-pagi ni saya tak mau sebut benda ni. Pasal orang kita dia pagi-pagi ni dia kurang tangkap sikit. Dia masih lagi dalam apa? Sindrom kemamaian. Tuan-tuan, apabila Tuhan dia syariatkan sesuatu ibadat, dia mesti diterima beserta dengan the whole package. Maknanya kita mesti terima pensyariatan hukum tersebut beserta dengan bagaimana Tuhan suruh kita buat. Saya bagi contoh. Apabila Tuhan suruh kita sembahyang, wa aqimus salah, Tuhan suruh kita sembahyang, itu dia panggil pensyariatan lah. Tuan-tuan kena faham elok ni. Sekejap dia akan pi conclusion dia, depa tak bagi kita selawat. Depa tak bagi kita berzikir. Dia pi conclusion yang tu, dia buat hukum yang tu. Walhal kita duk cerita hak ni. Tuhan suruh kita sembahyang. Tuhan suruh sembahyang. Maksudnya Tuhan mensyariatkan kita supaya sembahyang. Okey. Sekejap kita akan pi. Ada kaitan juga dengan ayat kursi ni. Bila kita nak sembahyang, bolehkah kita ikut suka? Dia dua benda berbeza. Satu, Tuhan suruh sembahyang. Kita terima Tuhan suruh sembahyang. Bukan setakat itu saja. Bukan setakat kita terima Tuhan suruh sembahyang. Kita juga kena terima macam mana Tuhan suruh sembahyang. Macam mana tu dia panggil kaifiat, tata cara ibadat tu. Maka Tuhan suruh kita. Pasal itu bila Tuhan suruh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, Allah kata dia dan malaikat berselawat kepada Nabi. Dia syariatkan selawat, dia suruh kita selawat, dia perintah kita selawat. Kemudian sahabat, oleh kerana mereka faham, mereka tahu lagu mana Nabi duk ajak, mereka pun mai tanya, Tuhan suruh kami selawat, kami terima. Sekarang kami nak selawat dah, tapi macam mana nak selawat? Nampak? Dia mai dalam pakej yang sama. Pakejnya terima lagu mana Tuhan suruh dan buat macam mana dia ajak. Maka kita kena tanyalah, Nabi macam mana nak selawat? Adakah Nabi berhimpun ramai-ramai? Ada tak hadis lagu tu? Sallallahu penuh pecah masjid. Ada tak? Ada tak? Tuan-tuan kena mai. Kalau tuan-tuan nak buat, tuan-tuan kena datangkan dalil. Dia kata kami bukan buat benda tak elok, kami berselawat. Tang berselawat tu tak ada siapa duk hingat, tak ada siapa duk bantah, tak ada siapa kata apa. Kita bukan petikai berselawat tu, kita petikai cara berselawat tu. Boleh tak tuan-tuan kita melompat sambil berselawat? Kan? Kita lompat. Sallallahu. Lepas tu orang tengok apa hampa pelik sangat ni. Apa yang hang duk kalut kami berselawat? Maka sebab itu dia mari satu pakej. Dia mari disuruh berselawat dan dalam masa yang sama dia ajar macam mana berselawat. Yang ni orang kita kadang-kadang dia terima bahagian pertama, tapi mai tang bahagian kedua dia ikut kepala dia. Dia tak mau ikut kepala Nabi.
Tak boleh lah. Satu orang dia kata, kita tanya dia, sembahyang wajib? Dia kata, ish hang ni. Macam mana nak kata sembahyang tak wajib dalam Quran suruh? Kemudian dia sembahyang tepi kita. Tengok-tengok dia sujud dulu. Allahu Akbar. Dia Allah, dia sujud. Kita pun tanya, bukan rokok dulu ke? Tak apalah, yang penting kita sembahyang lah. Hang pun kata sembahyang wajib, aku pun kata sembahyang wajib. Ikutlah, hang buat cara hang, aku buat. Tak boleh cara hang, cara aku. Yang ada cara Nabi. Maka sebab itu tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud bila dia mai di masjid, kita cerita sikit lah. Pasal kita nak sebut pensyariatan tu, dia mari di masjid. Ceritanya Abu Musa dulu kan, tuan-tuan pun tahulah bila pergi di rumah apa bala tu semua mai ni. Mai. Abu Musa tengok di masjid ada orang duk buat halaqah. Lepas tu dia pegang ketui batu. Tekong, ketului. Ketului itu pegang ketui batu. Kabbiru mi'atan. Dia lempar. Takbir satu kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ramai-ramai. Dengan dikondak. Atau bahasa Indo dia panggil dikomondoi. Kita pun duk kata komodo, bewok komodo ke? Dikomondoi. Tuan-tuan, lama kita duk baca kadang-kadang ada buku-buku Indo kan. Dikomondoi. Apa komondoi ni? Maknanya komando, diketuai. Tu dia, jenuh orang nak faham Indo ni. Indo ni dia ikut dan dia. Kan? Pemilu. Apa dia pemilu? Pemilihan umum. Depa ni cukup cepat buat jenis kerak perkataan ni. Kan? Okey. Polri kan, kita kata Polri ni kuih ke apa? Polis Republik Indonesia. Tu dia. Jenuh. Dikomondoi jenis-jenis. Abu Musa yang tengok tahu. Abu Musa ni pun sahabat. Balin. Ada satu ketului buat amal. Pergi jumpa Abdullah bin Mas'ud di rumah. Dia kata nak tegur nampak macam baik. Tapi nak kata baik, aku tak pernah nampak masa Nabi. Pasal dia sahabat. Masa mereka dulu, Nabi tak ada lah. Masa mereka dulu, tak pernah buat lagu tu. Abu Musa, pasal tu dia wah-wah. Dia nak kata benda tu tak baik, mereka berzikir 50 dah. Nak kata baik, dia tak pernah kelih. Nabi buat, sahabat buat. Zaman dia buat lah. Masa Nabi hidup tak nampak. Tapi tak nak tegur. Dia pun wah-wah. Pergi tanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kata, hang kata apa? Aku tak kata apa lah. Pasal aku pun tak tahu. Nak pergi larang mereka duk zikir. Tapi aku nak sokong mereka. Kita pun tak pernah buat dan tak pernah nampak Nabi buat. Abdullah bin Mas'ud kata, jom nak kita pergi di masjid. Pergi lah. Pergi tengok mereka duk buat sungguh. Abdullah bin Mas'ud kata, celaka hampa ni. Hampa ni celaka. Sahabat Nabi duk banyak, pinggan dia pun pecah tak habis lagi, baju dia pun tak koyak rabak, tak lusuh lagi. Maknanya baru sangat Nabi duk mati, duk hangat lagi. Kalau orang Melayu kita kata bahasa Abdullah bin Mas'ud tu bahasa dia lah, pinggan tak pecah, baju tak lusuh, kita kubur duk merah lagi lah. Baru sangat Nabi hampa mati, hampa dah reka agama. Baru sangat Nabi hampa meninggalkan hampa. Tak lama pun hampa dah mula mereka-reka agama. Mereka-reka cara beragama. Mereka kata, tidaklah kami berbuat demikian ini, wahai Abu Abdullah, melainkan kami berniat baik. Yang kita nak ambil tu the last word tu lah. Abdullah bin Mas'ud kata, berapa ramai orang yang berniat baik tetapi tidaklah mendapat apa-apa di atas baik itu kerana niatnya tidak menepati cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. So yang ni yang kita menerima pensyariatan, menerima hukum mestilah berserta dengan kaifiat ataupun tata cara macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Pasal itu ulama bincang. Yang ni lagu mana Nabi buat? Memang Tuhan suruh, tapi macam mana Tuhan suruh kita bukan tahu. Bukan kita jumpa Tuhan. Yang Tuhan tahu, yang Tuhan bagi tahu, yang Tuhan sampaikan wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Pasal itu ada apa? Dia punya kaifiat. Jadi antara kelebihan ayatul kursi
satu. Seperti mana yang disebut oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ubay ni antara sahabat yang meriwayatkan kelebihan ayatul kursi. Nabi tanya Ubay bin Ka'ab. Nabi tanya dia, tahukah engkau ayat apakah yang paling mulia dan paling besar di dalam Al-Quran? Dia kata Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi tanya Ubay bin Ka'ab, tahukah kau ayat apa yang paling besar dalam Quran, yang paling hebat ayat? Pasal ayat kursi ni dia bukan surah, dia ayat. Dia duduk dalam suratul Baqarah. Yang tu pun kita kena bagi clear juga kan. Nampak? Dia kata Allah dan Rasul lebih mengetahui. Dia tak tahu. Kemudian Nabi ulang 2-3 kali dan akhirnya Nabi bagi tahu ayat yang paling besar dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Dan ayatul kursi disebut ayatul kursi itu kerana ada perkataan wasi'a kursi. Ada perkataan kursi tu. Dan kita akan tengok apa maksud kursi nanti dalam tafsir dia. Okey. Jadi kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini salah satu daripada kelebihan ayatul kursi. Idza qara'atha ghudwatan ujirat minna hatta tumsi wa idza qara'atha hina tumsi ujirat minna hatta tusbih. Barang sesiapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi oleh Allah daripada sebarang bentuk gangguan sehinggalah ke pagi. Petang ni kita dah sebut zikir petang, zikir masa. Petang ni disebut oleh para ulama, dia bermula daripada selepas asar sehinggalah terbenam matahari. Maknanya itu yang dimaksudkan dengan belah petang lah. Dia bermula lepas daripada asar sehingga terbenam matahari. Siapa yang baca period tu, time tu, maka Allah akan melindunginya daripada sebarang bentuk gangguan, daripada sebarang bentuk perkara yang buruk sehinggalah pada waktu pagi. Wa idza qara'atha, jika dia membacanya pada waktu petang, pada waktu pagi. Wa idza qara'atha ghudwatan, jika dia baca pada waktu pagi, ujirat minna hatta tumsi, dia akan dilindungi sehingga petang. Jika dia membacanya pada waktu pagi, dia akan dilindungi sehingga pada waktu petang. Maknanya berdasarkan pada hadis ini, sunnah, disunnahkan untuk kita membacanya pada waktu pagi dan kita membacanya sekali lagi pada waktu petang. Ini berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab. Maksudnya ayatul kursi termasuk salah satu daripada wirid zikir dan ayat yang termasuk dalam zikir pagi dan juga zikir petang. Kelebihannya, keutamaannya, Allah melindungi kita pada hari tersebut. Jika kita baca pagi sehingga ke malam lah, jika kita baca petang sehingga ke pagi, kan? Okey. Kedua, kelebihan ayatul kursi berdasarkan hadis Abu Hurairah. Yang ni juga tuan-tuan selalu bacalah kan, selalu ingat. Iaitu berkaitan dengan peristiwa Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia menangkap iblis. Peristiwa ni panjanglah cerita macam mana dia boleh tangkap iblis, berapa kali dia tangkap, dan macam mana akhirnya iblis menawarkan kepada dia ayatul kursi. Yang mana hadis ini direkodkan oleh Al-Bukhari. Kan? Hadis Abu Hurairah dengan iblis ni glamour, popular, masyhur. Hadis ni sahih. Macam yang hadis tadi pun sahih jugalah. Iaitu bila dia tangkap iblis, tetapi masa tu iblis bukan dalam the real face, bukan dalam wajah sebenar. Sebab dia pun tak tahu kata itu iblis. Iblis menyerupai menjadi seorang lelaki. Dia menyerupa menjadi manusia.
Jadi yang Abu Hurairah tangkap tu, jangan silap faham pula. Dia bukan ghost buster. Dan tuan-tuan jangan silap faham, Abu Hurairah yang tangkap iblis ni dia jaga harta zakat. Dia jaga harta zakat, dia jaga Baitul Mal, dia jadi guard. Jadi iblis ni nak mai curi, bukan dia orang panggil pergi di rumah tangkap hantu. Sekali dengar iblis Abu Hurairah tangkap iblis, oh Abu Hurairah ni dia tangkap iblis, dia ghostbuster, dia buat perusak rawatan Islam, tangkap hantu. Macam orang duk tempek stiker di kereta tu, penangkap jin. Usakan lah iklan sampai terus tu. Dulu kita duk naik kereta, duk tengok orang pelekat tukang paip, tukang aircon, tukang servis. Lah ni di stiker tu tukang tangkap hantu. Pakar makhluk halus. Kan? Jangan main-main. Apa dia? Pembohong. Kan? Jadi dia mari dia tangkap orang. Bukan dia tangkap bola botol. Dia tangkap orang, dia pegang kawan tu, dia pegang iblis tu. Tapi dalam bentuk orang lah dia pegang. Dia pegang. Bukanlah dia bubur pak, lepas tu yang tu cerita apa? Itu cerita apa dia ni, hantu-hantu Melayu ni, kan? Dia tangkap. Lepas tu kawan ni pun iblis ni pun bagi tahu dekat dia. Ini dia kata apa? Dia kata, "Idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi min awwaliha hatta takhtim." Ni nak ajak satu kelebihan ni. Bila kau pergi nak lena firash, katil, tempat nak tidur, baca ayat kursi daripada awal sampai habis. Kelebihannya, Allah akan menjaga engkau, wala yaqrabaka syaitan hatta tusbih. Bila kau baca, syaitan, dia tak katalah aku itu sendiri. Dia tak kata, dia kata syaitan akan tidak boleh menghampiri. Bukan kata nak mengganggu, menghampiri pun tak boleh. Sebab itu orang tanya macam mana nak bangun ataupun nak bangkit subuh ni, amalkan zikir-zikir sebelum tidur. InsyaAllah kita akan mudah bangkit. Sebab syaitan tak akan kacau kita. Okey. Tetapi sahabat ni dia bukan lagu kita yang jenis sapu cerah. Dia bukan lagu kita. Kita ni pantang siapa yang duk jual minyak di pasar malam, petua pun tiba, yang ustaz cerita pun tiba, yang jumpa tepi jalan pun tiba, yang baca surat khabar pun tiba, semua tiba. Sahabat balik cross check dulu. Tanya Nabi. Kita orang ajak, dia kata hang baca ayat ni petua sekian-sekian, tak check dah, amal terus. Abu Hurairah lepas dia dapat ayat kursi daripada iblis, yang dia tak tahu kata iblis, dia tak terus balik dia baca. Itu sifat Abu Hurairah yang kita nak kena tiru. Dia tak terus baca, dia balik pergi tanya Nabi. Macam mana ni ada orang ajak sebelum tidur baca ayat kursi, kelebihan dia setan tak kacau. Sungguh ke? Yang ni kita nak kena tiru. Siapa petua baca tepuk pinggang, tepuk pungkuk ke, tepuk kepala ke, tepuk apa ke, baliklah tanya Nabi dulu. Cek dalam hadis, ni dak tepuk terus. Tepuk tak tepuk kan? Tepuk. Orang kita kata lah. Kan? Dia dengar siapa petua tu, dia pun duk tepuk. Kita pun pergi tengok pelik sangat. Duk embuih apa tu, baca apa, tepuk. Dia tak ada ustaz petua baca. Ada hadis ke, cek dah ke, tanya ke ulama-ulama mufti ke, pergi tanya dah mufti ada tak dalil. Dia kata dah petua, dan tanya dulu, tiru Abu Hurairah, balik tanya. Nabi kata apa? Nabi kata, innahu, sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Zaka syaitan. Baru dia tahu kata setan. Baru Abu Hurairah tahu kata yang cakap dia tu setan. Nampak? Sahabat buat main macam tu lah setan ni. Kita yang takut lebih. Dan kita pun tahu Umar Al-Khattab radhiyallahu an,
Bukan kata jumpa, setan nak jumpa dengan dia. Jalan yang dia lalu pun setan tak lalu. Sampai sekarang pun pintu yang nama Umar pun setan tak masuk. Kan? Di Masjid Nabawi ada pintu Umar, Babu Umar, pintu Umar. Kan? Nampak? Okey? Itu adalah syaitan. Sadaqaka wa huwa kadhub. Syaitan ni Nabi ceritalah, wa huwa kadhub. Kadhub, dia ni pembohong. Dia ni pembohong. Pembohong. Dia ni suka cakap bohong. Macam dia bohong Nabi Adam dulu. Kan kata pokok ni sekian-sekian. Dia ni memang tabiat dia berbohong. Tapi dalam isu ini, dalam cerita ayat kursi ini, sadaqaka, dia betul. Nampak Nabi punya sikap, kebenaran mesti diakui benar walaupun datang daripada sesiapa pun. Ini prinsip Islam. Siapa cakap, tak kiralah orang tu musuh kita ke, lawan kita ke, setan sekalipun, kalau dia betul, kita kena kata betul. Itu prinsip dalam agama ni. Kan? Jangan kita dia kata tu betul tapi tak boleh sokong lah. Pasal bukan geng kita. Tak. Nabi dia kata betul. Setan kata, dia kata setan. Setan tu kata betul. Walhal setan ni musuh kita. Tapi nak buat macam mana dia kata benda betul? Dia cakap tu hak, al-haq. Kan? Okey. Maka dalam hal ini kita boleh beramal. Tapi kita beramal ni bukan kerana petua setan tadi. Bukan kerana ajaran setan tadi, tapi kerana pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu dalam Islam kebenaran itu diterima daripada sesiapa pun, kan. Dan kita tengok juga kelebihan ayatul kursi. Kalau tidak sempat kita baca tadabburnya, kita sambung dalam kuliah yang akan datang, kan. Kita ambil kelebihannya. Kelebihan yang berikutnya, setelah kita selesai salat 5 waktu, ini juga kita boleh masukkan dalam zikir, wirid, selepas sembahyang fardu. Dari Abu Umamah, tadi yang pertama Ubay bin Ka'ab, yang kedua Abu Hurairah, yang ketiga Abu Umamah radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatul kursi fi dubur kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Barang sesiapa daripada antara kalian, kamu, qara'a, yang membaca ayat kursi fi dubur. Dubur ni maksudnya hujung salat, lepas daripada salat. Pasal itu ulama berbeza pendapat tentang doa yang kita nak baca Allah, 4 perkara tu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam, tu kita nak baca dalam sembahyang ataupun luar sembahyang. Kerana penggunaan dubur tu, selalunya dubur ni bermaksud selepas daripada sembahyang pun boleh pakailah. Boleh maksudnya lah, maknanya kalau kita bagi salam lepas tu kita baca pun, ada pandangan yang kata di situ bacanya. Di situ bacanya. Pasal perkataan fi kulli duburis salah, pada setiap hujung salat, kan? Hujung salat. Maknanya lepas daripada sembahyang maktubah. Bukan sembahyang sunat, bukan semua sembahyang. Maktubah. Maktubah fardu. Maknanya bukan sembahyang sunat. Baca ni nak dapat ni sembahyang fardu. Yang 5 tu. Siapa yang baca lepas sembahyang fardu, macam tadi baca dah lepas subuh, lam yamna'hu, tidak ada yang menghalangnya, tidak ada yang mencegahnya daripada masuk syurga melainkan dia mati. Kita nak masuk syurga, mana boleh kena mati dah dulu. Maksudnya siapa yang baca ayat kursi, tempatnya di dalam syurga telah tersedia. Dia cuma tak boleh masuk pasal tak mati. Maknanya lepas tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan baca, tuan-tuan mati, tuan-tuan insya-Allah akan mendapat syafaat ayat kursi dan tuan-tuan akan masuk ke dalam syurga. Ini apa yang disebut dalam hadis
Abu Umamah radhiyallahu an. Kenapa ayat ini sangat besar? Kenapa ayat kursi ini sangat agung, sangat hebat? Kita tengok apa yang disebut oleh An-Nawawi sebagai kesimpulan pada pagi ini. Kata An-Nawawi bagi ni, semua dalam ayat kursi itu dia simpulkan terus. Mulianya ayat kursi ni kerana ada beberapa perkara. Ni An-Nawawi sebut, Al-Imam An-Nawawi. Satu, mulianya ayat kursi kerana isi kandungan dia, konten dia. Ayat dalam tu menyebut tentang nama dan sifat Allah. Besarnya ayat kursi ni kerana apa? Kerana dia ada dalam tu menyebut nama dan sifat Allah. Dan kita akan ulas nanti dalam huraian ayat. Nama dan sifat Allah. Macam tu juga ayat Al-Ikhlas. Ayat tu pendek tapi fadilat dia sakan. Pasal dalam tu menyebut nama dan sifat Allah. Bila ada nama Allah, cerita tentang diri Allah, zat Allah, sifat Allah, besar, sangat besar, kan? Sangat besar. Itu yang pertama. Kemudian hebatnya ayat kursi ini kerana dia menyentuh berkaitan dengan apa? Kekuasaan kerajaan Allah. Kan? Dia bersentuh tentang kekuasaan dan kerajaan Allah. Dia sebut tentang zat Allah, sifat Allah, diri Allah, kerajaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kursi. Ayat mana? Tang mana? Yang itu kita akan tengok dalam tafsir nantilah. Dan juga perkara-perkara yang disentuh di dalam ayat kursi ini selain daripada mengenai Allah, juga berkaitan dengan syafaat. Berkaitan dengan syafaat juga ada disebut. Syafaat ni benda besar, kan? Yang akan berlaku di akhirat esok. Jadi kata An-Nawawi, ayat ini menjadi agung, menjadi besar, menjadi hebat kerana isi kandungannya berkait dengan Tuhan sekalian alam. Itu apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kerana itu kelebihan membacanya sangat besar. Sebab itu dia mula pun, kalau kita tengok, dia mula pun dengan Allah. Sebut nama Allah. La ilaha, tauhid. La ilaha, tauhid. Dia cakap benda tauhid. Illa huwa. Ini tauhid. Tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Tauhid yang paling besar. Kemudian Al-Hayy. Al-Hayy ni apa? Sifat. Al-Qayyum, sifat. Dan kita tahu sifat Allah juga merupakan nama Allah. Nama Allah, sifat Allah. Sifat Allah, nama Allah. Kan? Al-Hayy, yang maha hidup. Al-Qayyum. Maknanya ayat yang pertama semua berkait dengan Allah semata-mata. Semata-mata tu, daripada awal sampai habis itu berkait dengan Allah. Dan tidak ada ilmu yang lebih besar melainkan ilmu mengenai Allah Subhanahu wa taala. Kan? Yang tu nanti kita akan ulas apa yang dimaksudkan dengan Al-Hayy, apa yang dimaksudkan dengan hidup. Kita pun hidup, Allah pun hidup, tak kesama tu. Takkah bila kita kata Allah itu maha hidup, Allah itu hidup, kita kata dia, sebab orang kata tak boleh sebut apa yang sama dengan makhluk, nanti kita faham Tuhan tu macam kita. Kita nak kata apa? Allah kata dia hayy, dia hidup. Kita pun kata tak boleh kata hidup pasal kita pun hidup. Tak, kita akan kata hidup Tuhan baqa, kekal. Kullu 'alaiha fan. Quran kata setiap yang ada semuanya fan. Fan tu apa? Fana. Yang kita duk kata dunia ni fana, fana, fana. Fana pun tak tahu apa dia. Fana tu maknanya tak kekal, hancur, binasa. Yang kekal hanya Tuhan. Kita hidup juga, tapi hidup kita ada penghujung. Tuhan hidupnya tidak ada penamat. Dan Tuhan ni dia gandingkan hidup tu dengan apa? Qayyum, berdiri.
Artinya Tuhan tidak bergantung kepada makhluk. Yang ni kita nak ulah qayyum ni, bab bergantung ni, berdiri sendiri ni sangat dalam. Kita hidup, kita kata kita tak bergantung pada orang, kita berdikari, itu kita kata hakikatnya tak ada satu perkara melainkan semuanya dengan izin Tuhan. Pasal itu kita disuruh sebut insya-Allah. Itu sikitlah intro berkaitan dengan ayat kursi, kelebihannya dan juga beberapa perkara lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan ayat yang sangat agung ini, ayat yang disebut oleh Nabi sebagai ayat yang paling besar di dalam Al-Quran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.